Adik-adik jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dipanjangkan umur, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan juga nikmat kesihatan dapat kita hadir pada malam ini, pada malam Jumaat penghulu segala hari dan pada malam Jumaat yang pertama dalam tahun baharu Hijrah 1445. Alhamdulillah, kita mohon agar Allah Ta'ala memberikan kita barakah, maghfirah, keampunan dosa dan juga keberkatan serta kebaikan yang melimpah ruah sempena menyambut tahun baharu ini. Dan kita mohon agar Allah memberikan kita istiqamah dalam melakukan amalan-amalan soleh. Semoga amalan kita diterima dan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada tuan-tuan, pada malam ini kita tengok sambungan pengajian kitab Ihfazillah Yahfazuka. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 62. Masih lagi tajuk berkaitan dengan ciri-ciri wali Allah. Siapakah kekasih Allah? Siapakah wali Allah yang amat-amat rapat dengan Allah? Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang berada pada kedudukan wali ataupun kekasih Allah. Rasanya malam ni kita habiskanlah tajuk ni, muka surat 62 tu, yang terakhir dah ni. Ciri yang ke-10 kita dah baca pada bulan lepas, berkata benar, bersifat benar, adil dan jujur. 3 sifat: benar, adil dan jujur. 3 ni bukan setakat bercakap je lah. Bercakap pun kena benar, bersikap pun kena benar, kena jujur dan kena adil. Maka sifat-sifat ini, kata Syekh, tuan punya kitab Syekh Abdullah Ain Al-Qarni Hafizahullah, dia kata inilah antara ciri seorang wali Allah. Dan kita, mungkin kita tak katalah kita ni wali Allah, tapi sudah tentu cita-cita kita nak Allah kasih pada kita, Allah sayang pada kita, maka kita ambillah sifat ini. Sentiasa bersifat benar, adil dan jujur. Baik, muka surat 62 tu baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis perenggan tengah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang salah satu kriteria baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan diri dia. Siapa lagi nak cerita diri Nabi melainkan Nabi dan Allah? Allah Ta'ala dia boleh cerita Muhammad sekian. Dia tahulah. Sebab Muhammad tu Nabi dia sendiri lantik, Allah lantik. Dan Nabi sendiri pun menceritakan diri dia, tapi barang dia ingat beza dengan kita. Kita ni kalau kita cerita kita lah, tak, adakah itu wahyu? Adakah kita cerita hak kita ni tidak ada dicampuri dengan unsur nafsu? Itu kita manusia biasa. Manusia biasa bila cerita diri dia tu boleh jadi campur dengan nafsu. Nak masyhur, orang Kelantan kata nak bersuhu. Nak bersuhu ni apa? Nak belagak. Nak cerita lebih dia, nak cerita kurang orang. Dan sudah tentulah perkataan kita manusia biasa ni bukan wahyu. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia cerita diri dia, jangan nampak orang biasa cerita diri dia. Sebab perkataan Nabi adalah wahyu. Dan Nabi tak pernah bercakap dalam keadaan bernafsu, dalam keadaan bercakap dengan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah sebut dalam Quran, Nabi Muhammad dia seorang Nabi tak pernah bercakap dasarkan nafsu.
Melainkan percakapan dia, lafaz tutur kata dia, kata Allah, wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi ceritalah dia. Nabi kata apa? Saya sentiasa, muka surat 62 tu, saya sentiasa mengatakan yang hak. Dia tak bagi matan hadis. Saya pun tak sempat nak cari. Minta maaf, saya tak sempat nak cari matan hadis tu dalam bahasa Arab. Yang ada hanya dia pun tak bagi dalam buku ni, dia hanya mendatangkan terjemahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sentiasa mengatakan yang hak. Aku kalau cakap, kata Nabi, aku cerita hak betul. Baik dalam keadaan senang maupun ketika marah. Sama ada dalam keadaan Nabi itu senang. Dalam keadaan Nabi itu senang, mana redha, puas hati. Ataupun ketika marah, ketika Nabi marah pun Nabi bercakap benda yang hak. Nabi sendiri sebut benda ni dan itu adalah wahyu. Aku bercakap benda yang betul, benda yang hak. Walaupun ketika marah, aku tetap cakap benda betul. Walaupun ketika senang maknanya ketika puas hati, ketika redha, ketika tenang, tak ada apa pun, aku cakap benda yang betul. Maknanya Nabi sentiasa berada dalam kebenaran. Bahkan percakapan Nabi itu ialah cakap atas dasar kebenaran. Tak ada tipu, tak ada mungkin janji. Percakapan Nabi itu adalah, ajaran Nabi itu adalah yang benar, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni manusia biasa, nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang satu prinsip, aku cakap betul. Kan ada riwayat menyebut qulil haqqa walau kana murran, mu kena sebut barang betul walaupun pahit, walaupun pedih, walaupun pahit, tapi dah benda ni benda betul, aku kena sebutlah kebenaran ni. Walau ala nafsik, walau kena atas batang hidung. Kerana menjunjung kebenaran itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Baik, baca pula ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kenapa Nabi berada dalam kebenaran? Kenapa Nabi sentiasa bercakap benda-benda kebenaran? Kerana kata Allah, ayat Allah pula ni, ayat Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurnalah kalimah Tuhanmu. Kerana Nabi membawa wahyu itu ialah kalimatu rabbik. Kalimatu rabbika, ulama mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran tu Allah kata wa tammat. Udah jadi Melayu dah. Tamat. Kan rasanya tamat tu daripada perkataan Arab. Tamat, apa makna tamat? Settle, selesai, lengkap. Kalau cerita Piramli dulu, tengok cerita Piramli, habis cerita ujung tu tamat. Tamat, tamat pun zaman 60-an dulu. Zaman dia dulu dah tamat. Daripada bahasa Arab, tamat. Tamat mana apa? Sempurna, lengkap. Orang putih kata complete. Apa yang sempurnanya? Kalimatu rabbik, kalimah Tuhan. Kalimah Tuhan, ulama mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran telah sempurna. Siapa kata Al-Quran tak lengkap lagi ni, Quran 30 juzuk tu, ada lagi sebenarnya. Hak kita baca tu 30 juzuk. Ada lagi 10 juzuk kata dia. Mudah. Maka dia telah kufur kepada ayat ini. Kerana yang dikatakan kalimatu rabbika, Al-Quran telah sempurna, maka lengkaplah agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Kalau tak sempurna, katakanlah kalau agama belum sempurna, Quran belum sempurna, wahyu belum sempurna, maka sudah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nabi masih hidup lah kalau agama belum sempurna. Nabi masih hidup lah kalau Quran tak sempurna, kalau wahyu tak habis lagi. Tapi hakikatnya Nabi telah wafat. Kerana apa Nabi telah wafat? Agama telah sempurna. Akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna agama ini, maka Nabi diwafatkan.
Dan Allah sambung lagi sidqan wa adla. Kalimah Allah Al-Quran itu dua keadaan, keadaannya benar dan adil. Apa isi Al-Quran apabila dikaitkan dengan sidqa wa adla? Sidik pun dah jadi bahasa Melayu, gambarnya sidqa ni sidqa. Adla adil, adil pun bahasa Melayu juga. Sidqan wa adla. Al-Quran kitab Allah, kalimah Allah, sempurna dah, lengkap dah dalam keadaan dia sidqa, benar dan adil. Apa yang benar, apa yang adil? Sebab tu ulama memecahkan Al-Quran kepada dua bahagian. Isi Quran tu 30 juzuk tu ada apa? 114 surah tu ada apa? 6236 ayat tu ada apa? 6236 ayat tu dah, 30 juzuk tu dah, 114 surah tu dah, ada apa? Ada dua kata para ulama. Yang pertama kisah-kisah, cerita-cerita, janji-janji yang sedekah, benar. Kok tanya apa yang benar? Sedekah. Allah kata Quran ni benar. Sedekah. Apa yang benar? Cerita dia benar. Janji-janji dalam Quran benar. Kisah-kisah dia benar. Sama ada yang telah ataupun yang akan, semuanya benar. Yang telah zaman Nabi terdahulu. Quran cerita zaman Nabi Nuh banjir, betul? Ya, benar. Quran cerita zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dibakar. Ya, betul, betul. Quran cerita zaman Nabi Lut alaihi salam, ada puak-puak LGBT. Betul, betul. Sedekah yang telah. Quran cerita zaman Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Hajar, biadab, lalu dibinasakan dengan bencana. Allah timpakan kepada mereka, seorang pun tak tinggal. Betul? Ya, betul. Sedekah. Kisah-kisah yang benar. Itu yang telah. Baik, yang akan datang. Apa dia akan datang? Quran cerita akan kiamat. Betul? Ya, betul. Tak percaya? Mak kafir murtad. Sedekah. Quran cerita akan apa dia lagi? Adanya alam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Idza bu'thira ma fil qubur. Ayat-ayat tentang kubur, alam barzakh. Betul? Ya, betul. Sedekah. Quran cerita tentang mahsyar. Betul, betul. Quran cerita tentang apa lagi? Syurga, neraka. Betul, ya betul. Sedekah. Itulah yang dikatakan sebagai sedekah. Berani nafi. Berani kata benda-benda yang Quran cerita tu adalah bohong. Berani kata benda-benda yang Quran janji tu adalah tipu. Na'udzubillah. Maka dia boleh merosakkan akidah. Maka wali Allah, balik pada tajuk ni, wali Allah bersifat benar, dan kebenaran itu adalah bertujankan Al-Quran. Dia kena bersifat benar, cakap benar, dan kebenaran itu adalah daripada Allah. Sedekah. Quran semua betul. Cerita sejarah, sejarah betul, bukan kitab manusia, tangan manusia. Kalau baca buku-buku tangan-tangan manusia, karangan manusia, belum tentu betul. Macam hantuah hanjebak. Minta maaf lah, kok ada pakar-pakar sejarah kat sini. Setakat nak petikai, ramai duk petikai betul ke hantuah ni, ada ke tak? Terpulang lah nak percaya pun tak ada. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Bukan melibatkan akidah pun. Zaman Kesultanan Melaka dulu. Tak, hantuah, hanjebak, hanleki, hanleki. Hanleki gambarnya orang leki. Tak tahu lah. Kita tanya orang sejarah lah. Orang mana hanleki ni? Tak. Percaya? Silakan. Tak percaya? Sudah. Tak apa. Tak percaya aku. Ngaruh lah. Tangan manusia je yang tulis. Kajian ada bukti ke? Ada perkajian ke? Nak percaya? Silakan. Tak percaya? Tak apa. Sebab tangan manusia. Tapi Allah Ta'ala cerita dulu zaman Nabi zaman Nabi Hud ada kaum Ad. Tak percaya. Tak percaya juga kafir murtad. Kerana kalimah Allah tu sedekah. Yang pertama. Yang kedua, adalah. Apa benda pula adalah? Adil. Quran pecah dua. Yang pertama, kisah, cerita, sejarah dan janji semuanya benar. Yang kedua, adalah.
Yang ni huraian panjang, tapi tak apa, saya ringkaskan. Adalah ni adil apa dia? Sebab dalam Quran 30 juzuk tu, dalam Quran 114 surah tu, dalam Quran 6236 ayat tu, banyak ayat-ayat tentang hukum hakam. Ayat-ayat tentang undang-undang, ayat-ayat tentang peraturan. Maka hukum hakam, undang-undang, peraturan, semuanya itu adalah adil. Berani kata tak adil? Tak adil tu bahasa sopan lah. Bahasa kasarnya apa lawan pada adil? Zalim. Berani kata zalim, undang-undang Allah. Tergamak kata peraturan Allah zalim. Berani kata hukum Allah tu zalim. Hukum Allah yang ni haram, halal, sunat, makruh, harus, 5. Semuanya adil. Kalau benda tu harus, Allah kata harus, wa ahallallahu al-bai'a. Harus berniaga, harus jual beli. Adil? Ya, adil. Wa harrama riba. Diharamkan riba. Adakah dia adil? Ya, adil. Allah, nama dia sendiri itu pun adil. 99 nama Allah. Salah satunya Al-Adlu. Sifat dia tu adil. Nama dia adil. Maka peraturan dia, hukum hakam dia adil lah. Allah suruh kita puasa dalam setahun, sebulan. Adil? Ya, adil. Berani bantah? Allah, sebulan. Kalaulah 10 hari tak apa. Nak kata macam tu. Tak. Itu hukum Allah tu. Hukum Allah wajib puasa setahun, Allah minta sebulan je. Hukum Allah. Ya, hukum Allah. Kau dah kata adalah. Saya bagi hukum bab-bab ni dulu. Tu tak bagi hukum jenayah lagi. Bab jenayah, hukum zina, sebat 100 kali. Adil? Ya, adil lah tu. Kata tak adil, kata zalim. Sedekah wa adlah. Maka itulah kalimah Allah. Dia ayat ni kan, dia ada sambung tapi dia tak bagi sambungan ni. Sepatutnya kena ada sambung tu baru faham. Sambungannya apa? Tak apalah saya sambunglah walaupun dia tak sebut. Kerana tak sambung tak faham. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatillah. Tak ada siapa boleh ubah. Tak ada siapa boleh ubah dan tak ada siapa yang akan mampu mengubah. Quran ni terjaga sampai kiamat. Marilah puak-puak Yahudi nak ubah Quran. Marilah puak-puak Syiah nak tambah Quran. Nak kurangkan, nak buang. Ada yang nak buang, ada nak tambah. Syiah cuma menambah surah Al-Wilayah. Cerita Syiah lah. Cuba nak tambah surah Al-Wilayah sebagai surah 115. Buat fitnah pula. Difitnahnya sahabat dulu buang. Dia fitnah Sayyidina Umar, fitnah Sayyidina apa lagi? Syiah ni. Abu Bakar, dia marah Abu Bakar, dia fitnah Sayyidina Umar, kononnya ubah Quran, buang, dia pun nak tambah le surah Al-Wilayah. Apa makna Al-Wilayah? Wali. Kan Syiah ni bab-bab wali ni memang tu. Kewalian. Tak mampunya, takkan jadinya kerana Allah jamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Quran dan akulah jaga sampai kiamat Quran tu kekal. Sebab tu ayat ni kena sambung sikit. La mubaddila li kalimatillah. Tidak akan ada yang boleh merubah ayat Allah. Hukum Allah pun tak boleh ubah. Berani nak ubah. Haji buat di Mekah, orang telah hitam nak ubah, buat di Menara Condong, tak boleh. Berani nak ubah. Zaman Quran turun boleh ubah dah. Contoh kiblat. Kan? Kiblat pertama Masjidil Aqsa. Allah ubah. Ya, Allah ubah. Tempoh wahyu masih turun. Allah ubah kepada Masjidil Haram. Dan bila watammat kalimatu rabbika, sempurna kalimah Tuhanmu, la mubaddila, tak ada ubah-ubah dah. Sampai ke hari ini kita menghadap ke kiblat yang sama, Masjidil Haram. Kok nak ubah kau? Masjid Nabawi dah pula.
No. Kesempurnaan Al-Quran, hukum Allah Ta'ala. Jadi dua tu tadi Allah kata sidqah wa adla, benar. Apa yang benar? Janji Allah. Apa yang benar? Kisah-kisah sebelum ni yang Allah ceritakan. Apa yang benar? Kisah-kisah akan datang di syurga di akhirat nanti. Apa yang kedua? Adla, adil. Apa yang adil? Hukum Allah, peraturan Allah, undang-undang Allah, adil. Jadi kita berdiri atas kebenaran dan keadilan inilah apabila kita orang Islam ni nak jadi wali Allah. Mesti ada cita-cita nak jadi wali Allah. Apa makna nak jadi wali Allah? Nak jadi orang yang Allah sayang. Semua kita ni nak jadi orang Allah sayang. Tak ada orang beriman nak jadi Allah benci. Orang beriman manalah ada aku nak Allah benci aku nak Allah murka aku, tak ada. Sebab tu kita baca kitab ni. Sebab kita ni semua nak Allah sayang. Ya Allah, aku nak apa ni, sebagaimana doa yang Nabi ajar. Nak apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Doa kalau boleh baca setiap kali kita mulai bangun malam lepas tahajud, bacalah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan Maha hidup, wahai Tuhan Maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, kasih sayangmu aku nak sangat-sangat. Cinta dan kasihmu astaghith, aku nak. Kalau boleh dari segi bahasanya astaghith ni mengemis. Macam orang pengemis. Betapa perlunya seorang pengemis kepada duit, betapa perlunya seorang pengemis kepada makan. Udah dia tu miskin, dia mengemis nak makan, kebulu ni. Dia mengemis nak duit, tak ada duit ni, 1 sen pun tak ada. Maka dikatakan birahmatika astaghith, ya Allah, aku nak sangat-sangat, aku nak mengemis pun mengemis lah. Aku mengemis apa? Rahmatika, sayangmu padaku, cintamu padaku, redhamu padaku, itulah aku nak. Nabi pun baca doa ni. Kita umat Nabi tiru Nabi lah, baca doa. Jadi wali Allah tu. Jadi Allah kata dalam kitab ni sebut 10 ciri dia. Yang terakhir ini ialah sentiasa berlaku benar, sentiasa berlaku jujur, kerana kita ni berada dalam agama yang mengajar, menjunjung kebenaran, menjunjung keadilan. Quran sendiri itu adalah kalimah yang benar dan kalimah yang adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca lagi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini pun sama, ayat ni diambil orang tengah-tengah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini larangan pula. Allah larang. La kat situ makna jangan. Jangan makna larang. Siapa yang larang? Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Faham? Faham? Alhamdulillah. Tak faham? Ulang lagi. Janganlah bencinya kita ni pada satu puak, kerana benci itu kita pun meninggalkan sifat adil. Tak kiralah dalam konteks apa pun. Allah guna perkataan qaumin. Qaumin ni boleh jadi kaum, bangsa punya. Arab benci bukan Arab dalam konteks Nabi. Dalam konteks ayat ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan Arab, hijrah ke Madinah. Madinah macam-macam, multiracial, berbagai kaum. Ada Yahudi pecah banyak pula. Mustalak, Qainuqa, Quraidah, Arab, Muhajirin, Ansar, semua, Aus, Khazraj, semua sekali itu. Jadi Arab benci Yahudi, Yahudi benci Arab. Sama-sama suku kaum sejak daripada jahiliah lagi. Itu konteks zaman Nabi. Baik, kita tengok konteks Malaysia pula. Sebab kita kat Malaysia. Contoh kena Malaysia. Melayu, Cina, India. Ada rasa kebencian tak? Ada rasa menyampah tak? Tak ada. Tak ada, bagus lah. Kalau ada? Tak, kalau ada. Resis. Dalam bahasa orang putih kita resis. Orang putih kita resis. Saya minat bola. Tuan-tuan tengok bola.
Siapa-siapa minat bola lah. Saya minat bola. Tengok Liverpool lawan Manchester contohlah. Liverpool lawan Manchester. Sebelum nak main tu, pemain bayi Rap, dia bawa banner. Dia bawa banner, slogan dia, no to racist. Sebab hak main bola tu macam-macam color ada. Tak, macam-macam color ada. Kulit cerah, kulit gelap, kulit tak berapa cerah, tak berapa gelap, macam-macam. Orang putih pun tahu no racist. Sedangkan mereka ni bukan Islam. Liga England, Liga Jerman, England bukan negara Islam pun. Liga Itali bukan negara Islam pun. Itulah slogan dia, no to racist. Say no to racist. Katakan tidak pada perkauman. Sebab dulu 80-an dulu, 90-an dulu, pemain kulit hitam jaringkan gol, mereka tak berapa nak celebrate. Penonton-penonton pun tak berapa nak itu. Sekarang ni kempennya macam ni. Islam lama dah buat benda ni. Quran pun sebut. Jangan sampai ada kebencian kepada bangsa lain. Cina, India, Melayu di sisi Allah sama. Baca ayat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang Allah buat macam tu. Bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbagai-bagai bangsa kaum, lita'arafu, untuk berkenal-kenalan. Tak. Jangan sampai membenci. Dan kemuncak kebencian itu ialah apabila berlakunya ketidakadilan, yang ni Allah larang. Benci ke orang Cina sampai Melayu, anak Melayu merempit langgar orang Cina, orang Cina salah. Boleh kan? Saya bagi contoh mudah banyak kali dah saya bagi contoh tu. Sebab pengalaman, sebab ni pengalaman. Tak, anak hak merempit tu anak Melayu. Hak bawa motor macam mabuk tu anak Melayu. Langgar orang Cina. Jadi kerana kita ni Melayu, kita kata Cina tu salah. Boleh? Quran kata apa? La. Tak boleh. La yajrimannakum syana'anu qaumin, semata-mata membenci pada bangsa lain, ala ta'dilu, lalu kamu berlaku tidak adil. Tidak adil nak kata anak Cina hak tak salah tu, kita nak kata dia salah. Maka ayat ini bermula dengan larang, kemudian Allah perintah. Larang dulu, jangan kamu benci pada seseorang, itu membuatkan kamu tak adil, itu larang. Kemudian sambung lagi ayat ini, Allah sambung dengan perintah. Perintahnya apa? I'dilu, kena adil. Berlaku adillah. Itu dalam konteks kaum. Baik, dalam konteks parti sama juga. Dalam konteks aliran pemikiran sama juga. Kadang kita nak backup ikut nafsu. Nak backup orang politik ikut nafsu. Tak boleh. Kalau dia salah, ya dia salah. Walaupun dia geng aku. Barulah pegang ayat ni betul-betul. Tak. Kadang-kadang diam-diam dah lah. Dia orang kita. Ulah. Kita tak boleh ulah benda ni. Sebab dia tahulah salah. Tapi yang salah tu orang kita. Kita diam-diam sudahlah. Mana nak letak ayat Allah ni? Nak letak mana ayat Allah? Dia geng kita, dia orang kita, dia parti kita. Kalau dia buat benda tak betul, ya dia telah melakukan yang salah. Biar ada prinsip. Ni prinsip kita ni. Prinsip kita Quran. Melangkau semua. Quran ni Islam. Quran ni hukum Islam. Islam ya'lu. Islam paling tinggi. Parti nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah. Soal kaum, soal bangsa nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 10 dah. Nombor 1 Islam dulu. Tak kira lah parti kala apa pun.
Kalau dia orang kita, tapi dia berkempen politik, cerca peribadi. Contoh, fitnah, maki hamun, body shaming. Body shaming tahu body shaming? Orang Sisli ni faham orang putih dah tak payah terjemah lah. Saya tak payah terjemah orang Sisli ni. Faham orang putih dah. Body shaming. Duk cerita tinggi, pendek. Duk cerita gigi tak betul. Duk cerita kulit hitam, kulit gelap. Boleh ke? Tak boleh. Itu bukan politik matang. Itu politik budak-budak. Maka yang ni tak betul, tak betul. Kena kata tak betul. Ya, tak betul, salah. Mudah lentu kempen macam ni. Nasib baik Perak tak terlibat. Perak dah selesai dah. 6 negeri. Jangan sampai tak apa dia orang kita. Harap diam-diam dah lah. Kita hentam belah sana. Yang ni yang Allah larang. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai mu benci pada satu buah hingga mu berlaku tidak adil. Dilu adalah. Itu konteks politik. Mari pula konteks aliran sama juga. Geng Wahabi dengan geng Asyairah sama juga. Oh, mentang-mentang geng dia walaupun salah nak kata betul. Mentang-mentang geng lawan walaupun betul nak kata salah. Ini bukan ajaran Allah. Ini talbis iblis. Talbis iblis. Kitab Imam Ibn Jauzi yang dibaca oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Halimuddin. Saya tak pasti kat mana, kat sini ya? Bukan? Di masjid lain itu. Ada satu kitab Talbis Iblis. Siapa tulis? Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Siapa dia baca kitab ni? Sahabat saya Ustaz Halimuddin. Saya tak ingat di mana, di masjid mana. Intamas, di masjid Intamas. Pak Is tahulah, dia banyak rakam. Baca kitab tu Talbis Iblis. Permainan syaitan, jerak syaitan. Setan ni dia pasang perangkap. Oh, mu jangan sebut dah puakmu ni. Gengmu ni, orangmu ni, partimu ni, satu kepala ni. Geng apa satu apa kita? Satu bumbung ni. Sebumbung denganmu, satu parti denganmu, dia buat salah. Diam-diam mudahlah mu cari salah mu. Walaupun sana betul. Itu kerja setan iblis. Allah kata, la, jangan. Berlaku adil lah. Ni dia tengok orang ni. Macam mana ni kata? Apa nama ni? Tak tudung pun tak apa. Asas semayang. Tak apalah, tak bertudung pun janji semayang. Oh, mentang-mentang artis tu geng dia, di backupnya gila-gila, di backupnya. Sebab yang cakap tu saya tak sebut nama, cari sendiri lah. Lah, tak bertudung janji semayang. Oh, geng dia, di backupnya. Kalau yang cakap tu geng belah sana, sesak lah, merapu lah. Ini ramai lagi yang nak pegang macam ni. Sedangkan Quran larang benda macam ni. Letak ke tepi lah aliran mana pun. Letak ke tepi lah parti mana pun. Letak ke tepi lah kaum bangsa apa pun. Warna kulit apa pun. Ni ayat Quran. Junjung paling tinggi. Jangan sampai kebencian menghalang kamu untuk berlaku adil. Maka Allah kata adil. Kerana apa adil? Huwa aqrabu littaqwa. Adil tu menghampiri takwa. Dekat sangat dengan takwa. Dan takwa tu dekat sangat dengan syurga. Nak ke syurga kan? Nak? Buatlah benda ni. Adil aqrabu littaqwa. Hampir dengan sifat takwa. Takwa tu dekat pada syurga. Kerana apa? Kerana Allah kata syurga ini uiddat lil muttaqin. Aku buat syurga ni untuk orang bertakwa. Dalam ayat ni, dekat dengan takwa itu adil. Adil tu mana letak satu pada tempat yang selayak. Letak satu pada tempat selayaknya lah. Kalau dia salah, kita letaklah kandang orang salah. Kalau dia betul, kita letaklah tempat yang dia memang berhak untuk menerima pengiktirafan dia tu betul. Itu adil.
Maksudnya, baca, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman muka surat 62 perenggan bawah sikit itu, janganlah kerana kebencianmu kepada manusia membuat kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka sehingga kamu berbuat penipuan. Menipu. Buat report pun tipu. Report polis pun dia boleh ubah. Sebab apa? Sebab nak pedajal Cina tadi. Contoh. Nah, pengalaman ni saya cakap atas pengalaman. Zaman tu tak ada lagi lah CCTV, dashcam apa tu. Dia boleh ubah cerita. Kita buatlah, ubahlah sikit cerita report. Asal orang kita ni selamat. Jangan ni penipuan lah, bertindak sewenang-wenang lah dan mengada-ngada terhadap mereka, dan kamu juga melantik seorang hakim yang zalim kepada mereka. Sebagai seorang pemimpin, ketua negara, katakanlah dalam konteks ketua negara, dia boleh lantik hakim. Tak, lantik hakim yang zalim hanya lantaran kamu membenci mereka, hanya semata-mata kerana benci kepada mereka. Tak boleh. Ada orang tanya hutang dengan bukan Islam. Hutang dengan bukan Islam. Tak apalah ustaz, dia bukan Islam pun. Tak bayar. Hutang dengan toke Cina. Hutang dengan toke Cina, malah aku bayar. Tak, dia tentu dah neraka. Dia tentu neraka, yang mu tak bayar hutang. Nak sembang tak? Dia tu Cina bukan Islam pun, dia tentu dah masuk neraka ustaz. Bayar buat apa? Yang mu tak bayar hutang. Pasal apa mu tengok dia Cina? Tengoklah dia sebagai human. Jangan pandang pada bangsa dia, pandang dia sebagai manusia. Nabi SAW bila lalu mayat Yahudi, berdiri Nabi. Mayat Yahudi mati, maka orang bawa yang mayat ni. Nabi berdiri, sahabat kata, ya Rasulullah, Yahudi tu. Nabi kata, salahkah aku berdiri menghormati manusia? Bukan kira Yahudi bukan Yahudi. Itu yang Nabi sampaikan mesejnya. Tak kira lah dia Yahudi ke apa ke, tapi dia masih lagi seorang manusia yang aku. Jadi kita kalau berhutang dengan bukan Islam, tak boleh buat mudah-mudah macam tu. Tak, dia masih lagi seorang manusia. Sekali-kali jangan. Apa yang jangan tu? Zalim. Walaupun dia tak, dalam ayat ni tak ada perkataan zalim, tapi kita fahamlah. Dalam ayat ni tak ada perkataan zalim, yang adanya perkataan adil dan jangan berlaku tak adil. Tak adil lah tu zalim. Jangan zalim. Maka jadilah kamu sebagai orang-orang yang adil sekiranya nak jadi orang yang Allah kasih, Allah cinta. Ini sifat yang perlu ada pada seorang wali Allah. Wahai para kekasihku di sisi Allah. Penutup bawah sekali kata Syekh, tuan punya kitab Syekh Abdullah Aid Al-Qarni, wahai para kekasihku di sisi Allah. Dia panggil pembaca. Dia tulis buku, dia panggil pembaca-pembaca. Dia berkomunikasi dengan pembaca buku. Wahai kekasihku di sisi Allah. Hak mana baca kitab ni lah. Dia kata kekasihku di sisi Allah. Hak mana baca kitab aku tulis ni, aku sayang belaka kerana Allah. Inilah secara ringkas tentang beberapa kriteria para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ringkas, dia kata 10 tu dia tolong susun, dia tolong bagi pada kita. 10 tu ringkas, kalau tak ringkas maulah 40 ke maunya. Dia kata aku boleh buat seringkas ini, ringkas lah ni 10 ni. Maknanya ada lagi, cuma dia tak sebut. Dia tu sebut hak paling utama. Yang kita baca ni berapa tahun nak habis ni? Rasanya banyak tahun juga baca tajuk ni saja ni. Wali-wali Allah ni nak. Maka kata dia, di sini terdapat 10 kriteria yang paling menonjol. Yang paling menonjol yang melahirkan beberapa kriteria lain yang bagi orang yang merenungkannya. Ada lagi hal lain, cuba kita sebut. Ada lagi. Tak, saya memohon kepada Allah SWT bagiku dan bagi kalian semua. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang selalu menghias diri dengan sifat-sifat di atas. 10. Baik, saya nak ulang secara sepintas lalu. 10 apa dia kok lah lupa. Okey, 10. Yang pertama pada ikhlas lillahi ta'ala. Saya ringkaskan. Nak jadi wali Allah, yang pertama ikhlas. Amalan kita kena ikhlas.
Ibadat kita kena ikhlas. Bila ikhlas ni tak ada 3 penyakit. Buang 3 penyakit. Apa dia? Riak, sum'ah, ujub. 3 ni memusnahkan ikhlas. Dia kata, mu nak jadi kekasih Allah, mu nak jadi wali Allah, mu nak Allah sayang, mu kena ikhlas dalam amalan kamu. Bila ikhlas, ulama kata buang 3 penyakit. Riak, jangan riak. Jangan sum'ah dan jangan ujub. Jangan rasa hebat sangat. Jangan rasa riak. Jangan riak nak tunjuk kat orang. Jangan sum'ah nak dengar orang puji mu. 3-3 ni merosakkan keikhlasan. Yang kedua, nak jadi wali Allah, kata dia, ini ulang kaji ya, saya buat kesimpulan ringkas. Yang kedua ialah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita sambut hijrah ni. Antara benda yang ulama kata kena hijrah. Antara benda yang ulama kata kena hijrah ialah tinggalkan bid'ah dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah benda nak kena hijrahnya. Daripada syirik kepada tauhid, daripada bodoh jahil kepada berilmu, daripada benda haram kepada benda halal, daripada maksiat kepada taat. Salah satunya ialah ulama kata daripada benda-benda bid'ah, Nabi tak buat pun, Nabi tak ajar pun, berhijrah kepada benda-benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wali Allah Taala. Ciri yang kedua. Yang ketiga, berkasih sayang kerana Allah. Jangan ada benci. Kita sama Islam tidak? Hormat menghormati, sayang menyayangi. Sama Islam. Tak Islam pun, atas nama dia manusia, dia bangsa apa pun, tak, cinta kerana Allah Ta'ala, sesama Islam. Tak kira lah parti apa pun, tak kira lah kala apa pun, tak kira lah apa asal kita pun, keturunan apa pun, saling mencintai kerana Allah. Itu yang ketiga, barulah Allah sayang pada kita. Yang keempat, buang hasad, buang dendam dan buang benci. Tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada benci. Kerana ini semua adalah sifat mazmumah, sifat tercela. Ini pun nak kena buang juga. Hijrah juga ni, sempena menyambut tahun baharu hijrah ni. Buang sifat-sifat mazmumah, hasad, dendam, benci, dengki. Nah, yang kelima, pastikan kita jaga benda-benda wajib dan tambah benda-benda sunat. Yang wajib buat, yang sunat kita tambah. Amalan-amalan wajib pastikan settle beres lah. Wajib itu semayang, puasa semua sekali itu. Dan amalan-amalan sunat kita banyak-banyakkan, kita tambah-tambahkan. Barulah disebut sebagai ciri wali Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ada Syiah kat sini. Kita buang hak mana karut mana tu Syiah ke apa benda lagi, Mu'tazilah, Islam liberal, apa lagi, anti hadis. Perkara-perkara yang merosakkan akidah. Akidah kita jaga sungguh-sungguh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh kata dia, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kerja-kerja dakwah, suruh buat baik dan cegah benda-benda mungkar. Nampak benda tak betul, tegur. Nampak benda tak betul, tegur. Walaupun anak kita, walaupun suami kita, walaupun isteri kita, walaupun bos kita, tak betul, tegur. Benda mungkar. Tak, amar ma'ruf nahi munkar itu yang ketujuh. Yang ke-8, perpaduan. Dia lebih kurang dengan nombor 3 tadi lah. Nombor 8 ni adalah perpaduan. Jangan berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpaduan atas nama agama, atas nama Islam, atas nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, rujuk Al-Quran dan hadis, sumber rujukan. Sumber rujukan. Rujuk Al-Quran dan hadis. Sentiasa menjunjung Quran, sentiasa menjunjung hadis. Quran kata A lah, hadis kata A lah, dia tak berani nak ubah. Sebagai sentiasa merujuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, baru je kita baca tadi, ialah bersikap benar, adil dan jujur. 10. Alhamdulillah, settle dah kita baca. Memakan masa hampir banyak apa, 2 tahun juga namanya dah. Daripada 2021 lagi, kata tak silap saya lah.
Ya betul. Daripada 2021 lagi kita baca, dan malam ni barulah selesai 10 wali, ciri-ciri wali Allah. Semoga apa kita baca kita amalkan, dan harapan yang tinggi dalam ilmu tasawuf dia kata apa? Raja. Kena ada satu sifat raja. Apa makna raja? Pengharapan pada Allah. Ya Allah, aku nak kasihmu, aku nak sayangmu, aku nak redamu, aku nak syurgamu. Macam mana tu? 10 perkara tadi. 10 perkara tadi, insyaAllah. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu. Jadi kita sambung lagi pada hari Sabtu, insyaAllah. Hari Sabtu kita masuk tajuk yang baru. Hari Sabtu ni lusa kan? Lusa ke? Lusa lah, insyaAllah. Lusa kita masuk tajuk yang baru pula, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Wallahu a'lam. Terima kasih perhatian tuan-tuan. Moga-moga apa kita baca kita faham, kita amalkan sama-sama, dan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang Allah sayang. Aku nak qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sha'nana kullah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.